itu segala-galanya. Kalau baik belum tentu indah. Akan tapi kalau sudah namanya indah, ini adalah indah. Kebahagiaan yang indah, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah di dalam hati seorang hamba. Dan jika ternyata seorang hamba diberi oleh Allah harta melimpah, kalau hati tertata akan bahagia. Begitu sebaliknya jika hati itu tidak tertata, biarpun harta melimpah akan merasakan gundah gulana, gelisah dan susah. Begitu sebaliknya, ada seseorang yang tidak diberi oleh Allah harta melimpah, hidup hanya kerja sehari makan sehari. Akan tapi kita temukan hidupnya penuh dengan candaria, tersenyum dengan kegembiraan. Maka hendaknya siapapun yang mencari kebahagiaan, jangan lupa tempatnya adalah di dalam hatimu sendiri. Biarpun tuh orang yang sangat baik kepada kita, kalau di saat kita punya kebencian kepada orang tersebut, maka orang itu pun menjadi tidak nyaman bagi kita. Duduk dengan orang yang tidak kita cintai menyusahkan, bikin kita keringatan karena hati kotor. Akan tapi jika kita mencintai, subhanallah, sampai dikatakan bahwasanya dalam suasana yang saling mencintai tidak ada tempat sempit. Akan tapi di saat orang saling membenci dan hilang rasa cinta dan kasih, biarpun tempat itu luas, akan tapi seperti sempit. Kelihatan di ujung sana sudah merasa tidak nyaman. Siapa lagi dia itu? Kenapa harus ada di sini? Maka dari itu, untuk menggapai keindahan dan kebahagiaan yang sesungguhnya, ayo kita menata hati kita. Baikilah ibadah kita dengan mempelajari ilmu dan dapatkanlah ilmu daripada para ulama dan kitab-kitab yang muktabar. Semoga kehidupan kita di dunia yang sementara ini akan diuruskan secara tertib dan secara sempurna oleh Sang Yang Maha Pencipta. Hayati pengajian kitab Matan Al-Zubaid serta kupasan ilmu fiqah meliputi soal jawab berkaitan ibadah bersama-sama Al-Fadil Ustaz Ahmad Lufi Muharram dalam rancangan Tahsinul Ibadah setiap hari Khamis jam 10.15 pagi. Semuanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Mak, nak tahu tak? Ada satu Al-Quran ni, Al-Quran Al-Mujawad, keluaran Telaga Biru. Saiz lebih besar, tulisan lebih besar, kertas tak silau, tak penat mata membaca. Mak pernah dengar Al-Quran Al-Mujawad ni lengkap dengan hukum tajwid dan penerangan di setiap muka surat tu kan? Al-Quran Al-Mujawad ni pernah menang anugerah judul telaris Yayasan Buku Negara, Mak. Menarik ni, Mak nak bagi tahu semua kawan-kawan lah. Boleh sangat, Mak. Hubungi je Telaga Biru di 0362754070 atau layari telagabiru.com.my. Lina, perasan tak? Saya tengok sekarang ni kan banyak syarikat mempromosikan produk mereka di media sosial. Mestilah Aisyah. Media sosial ini kan semakin mendapat perhatian sebagai platform penting yang interaktif dan efektif. Oh, patutlah. Sebelum ni kita hanya bersiaran di Radio IKIM je. Sekarang, Radio IKIM tawarkan untuk bersiaran di Facebook dan YouTube. Menarik sangat tu. Saya tengok pengikut di media sosial IKIM lebih 1 juta. Dah, jom kita telefon sekarang. 012-686-9236 untuk tepas slot. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kota Baru 89.8 FM. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Syukur kita nak sama-sama lagi bawakan rancangan Tahsinul Ibadah. Seperti biasa setiap hari Khamis pagi ini kita bawakan pertemuan ini juga di Facebook Live IKIM FM, juga di YouTube IKIM Media. Jemput anda untuk sama-sama berada di platform media sosial Radio IKIM. Boleh sama-sama kita interaksi, hantarkan juga soalan, pertanyaan, okey, letakkan di ruangan komen ataupun WhatsApp saja ke talian konti 0112900404, okey. Dan seperti biasa, kita nak sama-sama dengarkan lagi perkongsian oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lufi Muharram yang dah pun ada di talian kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih sudi lagi luangkan masa bersama kita di Radio IKIM. Dan nak teruskan lagi Ustaz, bincang-bincang kita, bual bicara berkaitan dengan jual beli dalam Islam. Itu tajuk kita. Dan di awal ni kita nak mulakan sedikit muqaddimah Ustaz sebelum kita nak bawakan pertemuan kita selanjutnya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Terima kasih kepada Encik Syafiq. Sama Ustaz. Terima kasih kepada semua pendengar IKIM yang setia bersama-sama dalam pengajian kita pada pagi ini, iaitu pengajian Safwatul Zubad, dan sudah lebih berapa tahun 5 tahun kita bersama. Moga-moga ia memberi manfaat, moga-moga ia memberi keberkatan. Sebagai permulaan, saya ingin memetik apa yang disebut oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau berpesan, kata beliau, ma hakka jildaka mislu zufrika. Tidak ada yang dapat menggaru kulitmu seperti kukumu sendiri. Ma hakka jildaka mislu zufrika. Tidak ada sesuatu yang boleh menggaru kulitmu seperti kukumu sendiri. Maka buatlah sendiri segala urusanmu. Maka ini adalah pesanan daripada beliau yang Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala sering mengingatkan supaya seseorang itu tidak meletakkan pergantungan dirinya kepada orang lain. Dan kalau dia mempunyai hajat yang dia tak dapat selesaikan dengan dirinya sendiri, maka beliau ingatkan supaya hendaklah bentangkan hajatmu kepada orang yang mengetahui nilai diri. Jangan hinakan diri dengan membentangkan hajat kepada orang yang begitu mudah untuk menolak permintaan. Maksudnya, beliau mengingatkan kita supaya seseorang itu menjaga maruah dirinya. Jangan jatuhkan air mukanya dengan merayu-rayu kepada orang yang tidak mempedulikan dirinya. Adalah suatu pesanan yang sangat bagus supaya seorang itu janganlah kerana habuan dunia, janganlah kerana keinginan untuk bermewah menjatuhkan maruah dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Allah Rabbi. Ustaz, Allah pada pagi ini kita akan menyambung pengajian kita pada bab riba, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Ustaz, kita akan teruskan lagi untuk perkongsian kita. Jadi anda boleh sama-sama terus like, komen, share banyak-banyak dekat dalam media sosial kita. Nak bincangkan lagi dalam tajuk ini. Silakan Ustaz untuk perbincangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syartu bai'in naqdi bin naqdi kama fi bai'i mat'umin bima qad tu'ima. Baik, maksudnya syarat jualan logam wang yakni emas dan perak dengan logam wang seperti jualan bahan makanan dengan bahan makanan. Taqabudul majlisi wal hulul zid ilma tamadulin bijinsin yattahid. Maksudnya, syarat-syaratnya ialah serah terima dalam majlis yang sama. Transaksi hendaklah secara tunai dan ditambah lagi syarat mengetahui secara jelas persamaan kadar antara dua barang yang ditukar, sekiranya kedua-duanya daripada jenis yang sama. Di dalam bab muamalat ada satu bab yang disebut sebagai bai'us sarf ataupun
bab ini juga disebut sebagai riba. Riba daripada segi bahasa ia memberi makna az-ziyadah. Riba daripada segi bahasa ia memberi makna az-ziyadah. Ziyadah maknanya adalah bertambah. Ziyadah maknanya bertambah. Namun daripada segi istilah syarak, maka riba ada beberapa bentuk. Ada yang disebut sebagai riba al-fadl. Riba al-fadl. Ada juga riba al-yad. Dan ada juga riba an-nasab. Ada juga istilah yang disebut sebagai riba al-jahiliyah. Ataupun disebut juga sebagai riba ad-duyun. Biasanya, bila kita sebut riba, kita akan tertumpu kepada satu jenis riba yang begitu dikenali dan difahami, iaitu riba dalam hutang piutang. Hutang piutang. Simple sahaja. Maksud dan penjelasan bagi riba dalam hutang piutang iaitu seorang berhutang dengan seorang yang lain dan pemberi hutang menetapkan tambahan yang perlu dibayar oleh penghutang. Hutang 1,000 bayar 1,200. Hutang 1,000 bayar 1,200. Jadi 200 itu kan ziyadah, bertambah daripada pokok. Ataupun kita sebut sebagai bunga. Ataupun kita sebut sebagai interest. Maka 200 itu adalah riba. Sebab itu ia dipanggil riba duyun. Riba dalam hutang piutang. Dan inilah riba yang umum berlaku pada zaman jahiliyah. Yang dia disebut sebagai riba al-jahiliyah. Namun, riba yang kita akan bicarakan dalam kitab ini bukan riba jenis ini. Tetapi riba yang dia berada di bawah bab bai'us sarf. Dan pembahagiannya ada 3 seperti yang saya sebutkan tadi. Ada yang disebut sebagai riba al-yad, riba al-fadl nombor 2, dan yang ketiga riba an-nasab. Jadi kata pengarang wa syartu bai'in naqdi bin naqdi kama. Sebelum itu ada beberapa perkara yang kita istilahkan, kita gelar dia sebagai ribawi. Terjemahannya item-item riba. Item-item riba. Mereka yang berurus niaga perlu ambil tahu apakah syarat-syarat yang dia perlu jaga, yang dia perlu patuhi supaya dia tak jatuh dalam riba. Syarat-syarat tambahan ini dia perlukan sekiranya urus niaga yang dia lakukan itu adalah urus niaga yang melibatkan item-item ribawi. Item-item ribawi. Iaitu apa? Item-item ribawi ini ada 2. Yang pertama disebut, saya sebut dulu istilahnya dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah an-naqdu. Dan yang kedua adalah at-ta'am. Kalau urus niaganya melibatkan item seperti ini, maka ambil tahu. Cakna, ada beberapa syarat tambahan selain daripada syarat-syarat yang kita dah belajar sebelum ini, yang perlu dia jaga. Yang perlu dia patuh supaya dia tak jatuh dan terjebak dalam salah satu daripada bahagian-bahagian riba. Yang pertama an-naqdu. An-naqdu yang dimaksudkan, yang tadi diterjemahkan dengan perkataan logam tadi, yang dimaksudkan di sini adalah
Az-zahabu pertama emas dan yang kedua perak. Yang pertama emas, yang kedua perak. Jadi emas dan perak ini adalah bahan galian. Galian yang datang daripada bumi. Dalam banyak-banyak galian yang datang daripada bumi yang mempunyai sifat ribawi adalah emas dan perak. Emas dengan segala grade-nya. Emas dengan segala grade-nya. Tak kisahlah dia grade apa pun. Dia berapa karat pun. Hukumnya tetap sama. Sama ada emas itu dalam bentuk serbuk, emas itu dalam bentuk jongkong yang belum lagi dicairkan menjadi barang kemas. Emas itu dalam bentuk barang kemas. Apa jua bentuknya, asalkan jauharnya, materialnya adalah emas, maka ada syarat-syarat yang tertentu. Yang kedua adalah makanan. Makanan ni, Syafiq, ada beberapa kategori. Ya. Ada makanan yang orang ambil sebagai makanan ruji. Yang dalam bahasa Arab ia dipanggil tafaq, ia dipanggil apa? Taqawud, ikhtiar. Yang kita ambil makanan itu, jadikannya sebagai makanan ruji. Yang kedua, ada makanan yang dimakan sebagai tafakkuh. Tafakkuh ini kalau dalam bahasa Melayu kita, mungkin kita boleh maknakan antaranya pencuci mulut. Itu kalau buah. Jadi buah ni bukanlah makanan ruji. Tak adalah orang sarapan buah. Buah saja dia makan. Tengah hari buah, makan malam pun buah. Buah ini adalah dipanggil makanan sampingan. Kadang-kadang dia ini macam snake juga. Snake, kan? Tapi dalam bentuk makanan. Dia bukan makanan utama. Makanan utama nasi. Makanan utama lauk ayam. Tetapi buah adalah pencuci mulut. Dan satu lagi makanan yang digunakan sebagai kalau dalam bahasa Arabnya islah, sebagai penambah makanan ataupun pembaik makanan. Contoh, garam. Jadi garam ni dia bukan makanan utama. Orang tak makan garam saja. Tapi garam digunakan sebagai penyedap kepada makanan. Rempah ratus misalnya. Dia ditambah untuk menjadikan makanan. Untuk mendatangkan rasa kepada makanan. Dan ada juga makanan kategori keempat yang dimakan sebagai ubat. Seperti ubat-ubatan. Keempat-empat kategori ini semuanya kita panggil makanan. So, kalau kita ingin berurus niaga dengan item-item yang saya sebutkan tadi, yang dia berada di bawah dua tajuk besar. Yang pertama, naqdu. An-naqdu. Yang kedua, makanan. Maka ada syarat-syarat yang perlu dijaga. Dan kalau syarat itu tidak dijaga, maka ia akan terjebak, jatuh ke dalam riba. Dan syarat-syarat ini perlu dijaga bila pembelian ataupun penjualan makanan itu bayarannya adalah dengan makanan juga. Ataupun sistem ini dalam bahasa Arab dipanggil muqayyadah. Ataupun ia disebut sebagai sistem barter. Iaitu pertukaran barangan melalui barang juga. Macam orang dulu-dulu dia nak suruh orang dalam hutan ni, yang orang panggil orang asli, untuk dapatkan kayu garu. Dia bukan bayar pakai duit. Dia bayar pakai garam, dia bayar pakai beras, dia bayar pakai ayam ke, bayar pakai rokok ke, maknanya bayar pakai garam, bayar pakai barang, bukan duit. Sistem ini dipanggil apa? Muqayyadah. Sistem ini panggil muqayyadah.
Jadi kalau beras nak tukar dengan beras, beras kita nak tukar dengan gandum, ataupun emas tukar dengan perak, ataupun emas tukar dengan emas juga, beras tukar dengan beras juga. Kalau urus niaga dia dalam bentuk seperti ini, maka syarat ini kita kena jaga. Syarat itu disebut ringkas dalam kitab ni. Kita baca sebahagiannya dulu, iaitu kata pengarang wa syartu bai'in naqdi min naqdi kama, dan bermula syarat menjual naqad dengan naqad. Naqad dengan naqad. Bila sebut je naqad, maknanya emas ataupun perak. Maka syarat menjual emas dengan emas, ataupun syarat menjual perak dengan perak, ataupun syarat menjual emas dengan perak. Kama fi bai'i mat'umi bima qad tu'ima, dan syarat yang sama juga apabila menjual makanan dengan makanan. Apa syarat dia? Syaratnya kita sebut dahulu, kemudian kita akan syarahkan, kita akan jelaskan selepas kita berhenti. Iaitu pertama, taqabudul majlis, dan yang kedua al-hulul, dan yang ketiga ilma tamathul bijinsin yattahi. Yang pertama adalah serah menyerah dalam majlis. Taqabudul majlis maksudnya serah menyerah berlaku dalam majlis. Hulul maksudnya tunai, bukan kredit. Dan yang ketiga adalah mengetahui ataupun pasti sukatan ataupun timbangan antara dua barang itu adalah sama, tamasud. Itu secara ringkas. Syarat-syaratnya ada 3 je sebenarnya. Syarat tak banyak, ada 3 sahaja. Tapi 3 ini apa maksudnya, apa syarahannya, apa tafsirannya, kita sambung selepas ini. Baik Ustaz, insyaAllah kita akan sambung lagi selepas ni. Dan anda jangan ke mana-mana juga. Kalau ada soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp Konti 0112900404. Juga diletakkan di ruangan komen dekat Facebook, juga di YouTube IKIM. Kita akan sama-sama bincang-bincangkan menerusi rancangan Tahsinul Ibadah ini. Okey, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Kembali bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Syukur Alhamdulillah anda sedang bersama saya Syafiq Saleh untuk pertemuan di Aspirasi 10.1 dan kita masih lagi berada di rancangan Tahsinul Ibadah. Jom sama-sama tonton sekarang di YouTube juga di Facebook IKIM FM sebab kita nak sama-sama dengarkan lagi perkongsian ilmu oleh Al-Fadil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram yang sedang berada di talian kita. Nak sama-sama dengarkan lagi perkongsian menerusi rancangan ini untuk bincang-bincangkan dalam tajuk kita jual beli dalam Islam. InsyaAllah Ustaz, jom kita nak mulakan Ustaz lagi untuk sambungannya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang taqabudul majlis. Ini adalah satu daripada 3 syarat baik ribawi. Contoh, seseorang ingin menjual emas, bayarannya pun emas. Contoh, saya nak jual barang kemas. Dan yang membelinya itu, dia beli pakai jongkok. Ataupun dia beli pakai plate. Emas ada 1 gram, ada 2 gram, ada 10 gram. Ada. Begitu, cara dia bayar begitu. Saya bagi barang kemas, maka dia beri kepada saya kepingan-kepingan emas. Yang sekarang ini ditempa dengan pelbagai gram. Ada yang 1 gram, ada 10 gram, ada 20 gram. Maka salah satu syarat yang perlu saya jaga adalah taqabudul majlis. Taqabudul majlis ini, taqabud ini datang daripada bab tafa'ud yang memberi makna al-musyarakatu fil fi'li bainal isnain. Dua pihak saling melakukan perbuatan yang sama. Apa dia? Taqabud ini terjemahannya adalah serah menyerah. Serah menyerah di dalam majlis. Saya serahkan barang kemas itu di dalam majlis akad dan dia serahkan kepingan emas dia itu di dalam majlis yang sama. Tidak boleh penyerahan salah satu barang itu dibuat kemudian. Okay, saya bagi dulu barang saya, kemudian esok pula dia bagi pula barang dia. Itu dipanggil tidak berlaku serah menyerah di dalam majlis. Kalau cacat syarat ini, maka ia berlakulah yang disebut sebagai riba nasab. Riba nasab. Riba disebabkan berlakunya penangguhan. Syaratnya taqabud fil majlis. Serah menyerah dibuat dalam majlis. Apa maksud dalam majlis? Sebelum kedua-dua pihak berpisah. Kita deal dalam satu majlis. Untuk sesuatu akad, contohnya barangnya apa? Emas. Tukarannya emas juga. Ataupun perak, tukarannya perak. Ataupun perak, tukarannya emas. Kalau itulah urus niaga kita, ingat, serahan mesti dibuat di dalam majlis. Okey? Kemudian, apa lagi contoh? Contohnya beras. Beras, tukar dengan beras. Biasanya orang akan persoalkan, apa faedahnya? Satu orang, dia beli beras, bayar pakai beras. Kalau dia ada beras, kenapa dia nak kena beli beras? Begitu. Persoalan ini yang dibangkitkan. Kita perlu fahami bahawasanya sistem ini bukan sistem kuno. Memanglah sistem ini tidaklah diguna secara meluas pada hari ini. Yang dahulunya ia merupakan sistem urus niaga yang digunakan secara meluas di seluruh dunia. Tetapi tidaklah dikatakan bahawasanya ia tidak diamalkan pada hari ini. Ia diamalkan khususnya oleh syarikat-syarikat yang besar. Misalnya begini, untuk mudah faham. Saya ada beras, syarikat saya ni ada beras, ataupun ladang saya ni, sawah saya ni ada beras pada grade yang tertentu. Grade yang tertentu. Jadi saya nak mempelbagaikan produk saya. Jadi saya ingin dapatkan beras grade lain.
daripada penjual yang lain. Dan kami bersetuju bahawasanya deal kita ini adalah beras, saya bagi beras saya, dia bagi beras dia. Dia pun perlu untuk mempelbagaikan produk dia dan saya pun perlu untuk mempelbagaikan produk saya. Ada pelbagai grade beras yang saya boleh tawarkan kepada pelanggan dan customer. Dan kita tak nak jual beli itu berlaku dengan bayar duit misalnya. Tapi dealnya bayarannya itu adalah menggunakan beras juga. Maka sekiranya begitulah persetujuan yang dimeterai, maka serahan itu hendaklah dibuat di dalam majlis akad, tidak boleh dibuat secara bertangguh. Itu maknanya taqabudul majlis. Taqabudul majlis, serah menyerah di dalam majlis akad. Syarat yang kedua adalah al-hulul. Syarat yang kedua adalah al-hulul. Hulul ni lawannya adalah kredit. Hulul terjemahannya tunai. Dan lawannya adalah kredit, iaitu hutang. Sekiranya item barangan ataupun subjek jualan kita adalah emas dan emas, perak dan perak, makanan dan makanan, maka pastikan jual beli itu tidak berlaku secara kredit. Ia hendaklah berlaku secara naqdan, tunai. Tidak sah. Bahkan ia akan dipanggil sebagai riba. Riba nasab. Kalau tak jaga syarat taqabudul majlis, ia akan dipanggil riba iyad. Tadi saya sebut riba nasab, sebenarnya riba al-yad. Kalau tak jaga syarat nombor 2 ini, iaitu jual beli hendaklah secara tunai, maka akan jatuh ke dalam riba an-nasab. Riba an-nasab. Dua-dua haram. Sama ada riba iyad. Dia melakukan jual beli beras dengan beras, tapi dealnya adalah dibuat secara hutang. Maka hukumnya adalah haram dan ia diletakkan dalam kategori riba an-nasab. Ataupun penyerahan itu dibuat bertangguh, maka ia akan dimasukkan dalam kategori riba al-aliyah. Kemudian syarat yang seterusnya, kata pengarang, zid, tambah lagi. Selain daripada 2 syarat tadi, kamu tambah lagi 1 lagi syarat, melengkapkan 3 syarat, iaitu ilma tamasulin bijinsin yattahid, mengetahui ataupun yakin. Ilma ni kita terjemah yakin. Yakin sama banyak. Yakin sama banyak pada jenis yang sama. Maksudnya, kalau 2 barang yang kita tukar tu jenis dia sama. Jenis dia sama. Faham tak maksud jenis? Contoh, emas dengan emas, itu maksudnya jenis sama. Beras dengan beras, itu maknanya jenis sama. Walaupun beras ini beras siap, ini basmati, ini beras super, ini beras hancur, tetapi semua ini dia duduk bawah kategori apa? Beras. Korma, ada korma ajwa, ada korma murayam, ada korma sukari. Sebenarnya korma ada 300 jenis korma. Baru ni saya pergi umrah di bulan Ramadan. Jadi hadir sebagai tetamu pada satu orang. Dia kata sebenarnya di Saudi ni ada 300 jenis korma. Masya Allah. Seperti mana mungkin orang yang pakar durian, dia reti ada berapa jenis durian di bumi Malaysia ni. Kalau di sana permainan mereka lah korma, tamar. Jadi kalau saya ingin membeli tamar ajwa, tukar dengan tamar sukari ke apa jenis tamar yang lain, kena jaga syarat ni.
Syarat yang ketiga ni apa? Tamasul, sama banyak. Walaupun grade saya, barang saya ni grade-nya, tamarnya grade A. Customer saya tamarnya grade C. Tetap ketika jual beli hendaklah dibuat sama banyak, sama sukatan, sama timbangan. Biar grade A dengan grade C pun. Kerana pada ketika ini kita tidak lihat pada nilai dia. Mungkin grade C ni dia lagi murah sekali ganda daripada grade A, betul tak? Jadi kalau kita fikir secara logik, orang kata tak fair lah, tak sepadan lah. Macam mana tamar saya grade A 1 kilo ditukar dengan grade C, sudah tentulah grade C itu perlu 2 kilo baru fair. Kerana nilai dia sekali ganda. Grade A ni nilai dia sekali ganda daripada grade C. Tetapi syarak tidak membenarkan. Kalau kamu nak tukar tamar dengan tamar, biar kamu punya grade A, customer kamu ataupun pelanggan kamu, grade C tetap sekilo dengan sekilo. Segantang dengan segantang. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Inilah yang dimaksudkan dengan tamasul. Dan tamasul ataupun sama banyak itu hendaklah diyakini. Sebab itu pernah berlaku Sayyidina Bilal. Dia datang bawa tamar. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanya, kamu dapat macam mana tamar ni? Lebih kurang mafhum hadisnya, beliau menyatakan beliau mempunyai 2 gantang tamar yang rendah mutunya, ready. Dan beliau telah tukar, beliau telah beli tamar yang baik mutunya. Beliau ada 2 gantang, jadi beliau tukar, beliau beli 1 gantang yang baik mutunya, tukarannya yang rendah mutunya 2 gantang. Maka Nabi kata jangan buat macam tu. Jangan buat macam tu. Tak boleh buat macam tu. Jadi cara yang kamu nak buat, maksudnya kalau nak dapat juga tamar yang baik mutunya, cara dia, kita jual yang rendah mutu. Kita jual. Kita dapatkan duit, pada waktu itu dapatkan dinar ataupun dapatkan dirham. Dengan dirham itu beli tamar. Kalau tak sanggup, penjual pun tak sanggup lah dia nak bagi dia punya tamar yang baik mutu tukar dengan rendah mutu tapi kilo dia sama, maka kalau nak berurus niaga, bukan tukar tamar dengan tamar, tetapi jelmakan dalam bentuk duit dengan cara kita jual, dan dengan duit itulah yang kita akan gunakan untuk beli tamar tersebut. Dan mungkin tamar ni perkara yang tak berlaku dalam masyarakat kita. Kenapa disebut contoh tamar? Saya sebut contoh ini kerana mengambil sumber asal tentang perkara ini daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut sepintas lalu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahabu bil-dzahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burri wasyairu bil-syairi wat-tamru bil-tamri wal-milhu bil-milhi mithlan bi-mithlin sawa'an bi-sawa'in yadan bi-yadin فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إن كان يدا بيد." Nabi SAW bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, tamar dengan tamar, garam dengan garam, hendaklah ia itu dengan sama banyak dan serahan di dalam majlis. Bila jenisnya berbeza, kamu boleh jual bagaimanapun, dengan kuantiti macam mana pun yang kamu nak, tapi syaratnya serah menyeras mesti dibuat dalam majlis. Ini antara sumber hadis yang menjadi sendaran para fuqaha pada syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. Okey, kalau dalam konteks jual beli moden, mungkin kita boleh bagi contoh satu orang dia beli emas. Ulama semasa bincangkan adakah wang fiat
ataupun duit kertas diletakkan dalam kategori item ribawi. Tadi item ribawi kita sebut emas dan perak. Bagaimana dengan wang kertas? Kita kena baca sejarah wang kertas. Wang kertas ni apa sejarah dia? Dulu orang berurus niaga pakai emas. Beli tanah bayar emas. Bayar perak. Waktu itu nilai perak tinggi. Sekarang dah jatuh merudum. Harga perak ni jatuh, betul-betul jatuhnya. Tapi emas insyaAllah masih stabil lagi. Maka sampai sekarang ni orang jual dia punya tanah 10 ekar dibayar pakai kertas, iaitu duit. Jadi macam mana manusia ni boleh bersetuju jual beli pakai duit je, pakai kertas. Kertas tu kalau kita tengok pada subjek kertas tu sendiri, Syafiq, kertas tu sendirilah pada material dia, walaupun kertas tu kita katalah kertas tu RM100,000. Contoh. Kalau kita tengok pada material kertas itu sendiri, agak-agak berapa ringgit nilai dia? Tak sampai Ustaz. Kertas tu. Kan? Mungkin Sekadar RM10 kot. Ke RM100. Itulah. Kertas itu sendiri. RM100,000 kalau timbang, dia jadi kertas yang berapa berat dia. Macam tu lah. Kalau kita tengok pada kertas itu sendiri. Sebab itu, wang kertas ini tidak ada nilai pada zatnya. Tidak ada. Berbeza dengan emas. Emas ada nilai pada zatnya. Sebab dia memang logam yang berharga. Seperti mana belian, seperti mana permata, begitu juga perak. Dia ada nilai pada zatnya. Tetapi pada tahun yang tertentu, manusia telah setuju untuk kita berurus niaga menggunakan kertas ini dan kita pun pasrah. Walaupun pada zatnya sendiri tidak ada nilai, ia disebut sebagai mempunyai saman istilahi. Saman qanuni. Dia ada nilai dari segi legal. Legal ada nilai. Bila bank negara mengiktirafnya sebagai wang negara, maka dia ada nilai. Kalau mana-mana wang kertas, not yang telah dilucutkan nilai dia, maka dia jadi tak ada nilai. Itu yang dulu orang sebut duit berdaun pisang. Pada ketika Jepun meninggalkan tanah Melayu, waktu itu orang berniaga menggunakan duit Jepun. Siapa yang simpan duit Jepun waktu itu, maka orang panggil apa? Orang panggil daun pisang. Buat balut nasi lemak kerana sudah tidak diiktiraf lagi di negara pada ketika itu. Maka ia menjadi satu medan perbincangan ulama tentang banknote ni. Adakah ia kita masukkan sekali dengan emas dan perak? Maka majoriti memasukkannya. Bahawasanya banknote ini hukumnya sama macam emas dan perak. Sebab itu, kalau kita nak trade in barang kemas, ini perlu dipelajari dengan baik. Biasanya kita buat macam mana? Kita datang kat kedai barang kemas, kemudian kita ada barang kemas lama. Kita nak dapatkan yang baru. Maka kita buat macam mana? Kita bagi kepada dia barang kemas yang lama, kita tambah duit, betul? Itu orang panggil trade in. Kita nak dapat barang kemas yang lebih banyak gramnya, yang lebih tinggi nilainya, kita bagi barang kemas kita dan tambah dengan duit. Itulah bayaran kita. So kita bayar pakai dua. Pertama bayar pakai duit, yang kedua kita bayar pakai barang kemas. Dua perkara itu bercampur menjadikan bayaran untuk mendapatkan barang kemas. Dan sebenarnya kaedah seperti ini tak dibenarkan oleh syarak. Kerana apa? Kerana contohlah, kita punya barang kemas yang lama itu mungkin 5 gram. Yang baru ini 7 gram. Yang lama 10 gram. Yang baru 12 gram. So di sana berlaku pertukaran emas dengan emas. Tetapi pihak kita punya 10, yang baru yang kita nak dapatkan itu 12, berlaku tidak tamasul. Maka ia tidak dibenarkan. Cara yang sebenarnya adalah kita deal dengan kedai itu, iaitu kita jual dulu yang lama, kan? Daripada lama kita dapat duit. Duit itu kita tambah dengan duit yang memang kita dah bawa tu, dan kita belilah barang kemas yang baru. Nampak macam wal hasil balik hasil macam sama je. Akhirnya dapat juga, kan?
Cara pertama pun dapat juga, cara kedua dapat juga. Tetapi tidak. Akad atau cara kita mengolah akad itulah yang akan apa? Yang akan membezakan hukum. Sebab itu banyak orang dia kata dia tengok bank Islam, bank konvensional macam sama je. Walhasil balik hasil nampak macam sama, tapi tak sama. Kalau kita nak mudah fahamlah, saya ringkaskan di hujung pengajian kita, antara perkahwinan dengan zina. Jadi zina ni adalah satu perbuatan yang mana orang kahwin buat benda yang sama. Maksudnya bersetubuh lah. Tetapi kenapa yang ini haram, yang ini halal? Perbuatannya sama. Kerana apa yang membezakannya? Membezakannya lah akad. Akad simple je. Aku nikahkan kau dengan mas kahwin. Aku terima. 1 minit je akad. Akad nikah. Tetapi akad itu mempunyai peranan yang besar untuk menjadikan segala hubungan yang kalau tanpanya jadi haram. Memang bentuk dia sama. Kalau orang itu berkedudukan duduk dalam rumah tanpa nikah, sama lah macam suami isteri duduk dalam rumah. Tapi kenapa yang ini orang panggil berkedudukan? Kenapa orang ini dipanggil nikah kahwin? Suami isteri, rumah tangga. Apa beza dia? Apa yang membezakannya? Aku terima nikahnya. Aku terima nikahnya. Itulah yang membezakannya. Maka begitulah cara nak memahami secara ringkas kejadian-kejadian yang berlaku, produk-produk yang ditawarkan di bank-bank Islam. Walaupun rupa dia nampak macam sama, tetapi hakikatnya berbeza. Apa yang menyebabkan ia berbeza? Iaitu pada akad yang dimeterai oleh kedua-dua belah pihak. Dan fahami dengan baik, jangan tergopoh kapal dalam mengeluarkan hukum. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah. Dia Ustaz, satu persatu kita cuba kupaskan dengan sebaik mungkin dan insya-Allah kita akan sambung lagi Ustaz untuk rujukan kita menerusi kitab ini iaitu Intisari Matan Al-Zubat. Kita akan sama-sama bahaskan lagi kalau ada yang kita boleh dapat kitab ini, kita boleh buka sama-sama dan belajar sama-sama insya-Allah. Ustaz, saya kira sehingga waktu ini saja pertemuan kita. Moga dapat jumpa lagi Ustaz untuk perkongsian yang akan datang Ustaz. Semoga dipermudahkan segala urusan Ustaz di sana insya-Allah dan diberikan pemeliharaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang terus ikuti Bola Bicara kita menerusi rancangan Tahsinul Ibadah. Dan jangan lupa untuk anda boleh like, komen, share banyak-banyak dan juga boleh terus tonton di platform media sosial kita. Okey? Dan kekalkan pendengaran anda di IKIM sebab banyak lagi perkongsian selepas ni hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Negeri 9 102.7 FM. Ukirkan senyuman di wajah mereka sebagai tanda ingatan dan rasa cinta kita. Jadikan Aidiladha kali ini Aidiladha yang paling bermakna buat saudara kita di Palestin, Syria dan Yaman. Ayo bersama kita tunaikan ibadah korban kita melalui kempen ibadah korban di Bumi Anbiya Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com untuk maklumat lanjut. Chantiva 750 digunakan secara tradisional untuk melegakan sakit sendi dan otot. Mak, kenapa muram je? Mak risau, sakit lutut mak ni. Jangan risau, Mak. Saya dah dapatkan tablet Chantiva 750 dari farmasi. Makanlah 1 biji sehari. Dapat legakan sakit sendi dan otot tu. Wah, bagusnya. Tablet Chantiva 750 melegakan sakit sendi dan otot. Hubungi 0376100030 untuk info. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Pendidikan adalah jambatan kepada pembangunan sesebuah negara. Melalui pendidikan, masyarakat akan berilmu dan negara akan maju. Dengan tema Islamic Education, Accomplishments, Challenges and the Road Ahead, Biro Perkhidmatan Pendidikan Majlis Islam Sarawak dengan kerjasama Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) akan menganjurkan International Seminar on Islamic Education 2023 sempena 60 tahun Sarawak Merdeka pada 17 hingga 18 Jun 2023 bertempat di Raya Hotel and Convention Centre Kuching. International Seminar on Islamic Education 2023 akan dirasmikan oleh Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg.
Ayuh, anda semua dijemput menyertainya secara atas talian melalui Facebook Biro Perkhidmatan Pendidikan Majlis Islam Sarawak. Untuk maklumat lanjut, boleh hubungi urus setia di talian 082 230 759.